orang datang ni, penduduk ni siapa, yang duduk asal orang sini orang mana, apa kerja dia orang. Kita just nak tahu sedikit dia punya aktiviti penduduk dekat sini. Kemudian bagaimana perkembangan agama Islam kat sini kan. Di sekitar Tanah Rata ni sekalian, mana-mana kamera ni lah sendiri kan, Bukit Raja dah sekali kan. Jadi itulah mungkin cikgu boleh bagi sedikit taklimat ringkas yang dalam pengetahuan cikgu. Dalam pengetahuan saya, apa yang saya tahu lah, luar Cikgu kenal diri cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya namanya Alias bin Abdul Rashid. Tapi di sini dia orang panggil saya Cikgu Alias. Sebab saya dulu pendidik lah. Dan saya sampai di sini tahun 50 saya dah ada di sini. Selama setahun, lepas tu saya balik ke kampung duduk dengan arwah nenek saya. Bila nenek saya meninggal, saya balik kemari duduk dengan arwah mak saya. 53 tahun 1953 hingga sekarang. Kampung di mana kampung? Sebelum merdeka. Tahun saya ingat lagi, saya sampai sini pada 23 Februari 1953. 1,5. Itulah. Dan sejak itu saya berada di sini dan banyaklah institusi yang saya turut mengasaskan masuk ke kampung ini lah. Kemudian saya dibesarkan di sini, menerima pendidikan di sini, dan saya berumah tangga pada tahun 71 dengan isteri sekarang. Isteri saya datang sini pada tahun 1964. Dia orang cenderung baik. Saya orang Taparut Perak lah. Cikgu orang Perak lah. Saya orang Perak, saya orang Taparut Perak. Taparut Perak. Railway station. Tahu Taparut Perak popular dengan railway station hingga hari station, ini lah. Dan sejak itu saya di sini. Baik. Saya menjadi guru lah. Saya bertugas di Pahang. Hanya 2 tempat saya. Tempat mula-mula saya bertugas di Kuala Teriang Temeluk 2 tahun, balik kemari. Lepas tu bila saya berumah tangga, saya mohon ditukarkan tempat lain lah. Jadi saya dihantar ke Bentong, mengajar di Bandar Bentong, sekolah Fatimah. Lepas tu saya balik kemari jadi guru besar hinggalah saya bersara. Sekolah? Sekolah kebangsaan. Di Tanah Rata? Sekolah kebangsaan Tanah Rata. Sekolah itu je. Itu. Lepas tu saya bersara pada Oktober 5 Oktober 1997. Itu bersara wajib lah. Jadi kalau berkenaan macam Ustaz nak tanya tentang perkembangan Islam di sini, tidaklah sepesat-pesat di tempat lain. Mana di sini kalau asal mula-mula kita arwah mak saya datang sini tahun 48, masa darurat. Darurat. Jadi di Cameron Highlands pada masa itu masyarakat Islam Melayu lah. Islam tak ramai. Boleh dikira dengan dia tak sampai 200 orang. Dan ada 2-3 keluarga menetap sini awal. Jadi pada ketika itu agama kita wujud keperluan. Keperluan mengikut keadaan lah. Kerana masyarakat Melayu, Islam Melayu tak ramai. Jadi kita adalah asasnya kita ada tuan kadi, kita ada pengulu, kita ada ustaz. Itu asasnya. Kalau nak mengikut sejarah lah, daripada tahun diorang berada di sini apabila Cameron Highlands mula berkembang, iaitu pada zaman darurat lagi. Mereka ni datang sini pada 1948. Tuan Kadi ni, Tuan Kadi yang mula-mula tu bapa Haji Harani dah. Haji Muhammad. Kalau nak tahu tentang bapa dia, pergi jumpa kat dia. Jangan-jangan gambar lama pun ada dekat dia. Dan jangan-jangan gambar pengulu yang pertama iaitu pengulu Cik pun ada di situ. Jadi dan itu lepas tu perkembangan agama biasalah mengikut keperluan masyarakat kita. Dan kita tak ada imam. Ustaz yang mengajar di sekolah Melayu tu, sekolah kebangsaan, tapi dia panggil sekolah Melayu. Sekolah Melayu umum. Situ ada 2, seorang guru besar, cikgu arwahnya Cikgu Wahid, orang Raub. Lepas tu Ustaz Hashim. Jadi mereka berempat ni lah kita kata nak menerajui perkembangan agama di sini. Agama.
biasalah. Kerjaan lepas tu terus bergerak dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Masa itu pejabat agama biasalah, di pejabat daerah lah. Masa itu Pak Cameron Hallin ni walaupun di bawah Pahang, tapi secara keseluruhannya pentadbir di bawah Pahang, tapi kebanyakan pejabat kerajaan semua dari Perak. Berdekat. Dekat. Ikut jalan yang ada sekarang lah, bukan Simpang Pulat. Yalah. Hanya yang di bawah di bawah negeri Pahang, pejabat tanah, galian, undang-undang, agama. Yang lain bomba, polis, semua di Perak. Talikom semua di Perak. Sangat rapat kepada Perak kerana berhubung. Tapi yang tiga. Jadi perkembangan Islam tu macam itulah. Dia mengikut keperluan masyarakat seperti biasa. Normal development. Jadi kian lama bila Cameron Hallin ni membangun, terutama lepas merdeka, masyarakat Melayu mula bertambah. Kalau dulu pada darurat dulu tahun 48 sampai sebelum merdeka, kebanyakan masyarakat Melayu semua daripada kaki tangan kerajaan. Yang dalam ingatan saya yang mula-mula ada 3 family saja yang datang sebagai bukan orang luar lah, sebagai duduk di sini. 3 family tu. Yang lain tu semua kaki tangan kerajaan. Jadi dia berkembang mengikut keperluan. Lepas merdeka pun macam itu. Jadi sekian hari, sekian masa, kita umat Islam bertambah, maka perkembangan agama itu normal. Tapi yang kita di sini dari hingga sekarang lah Ustaz, kita tidak ada lah seperti ulama yang ulung-ulung macam di bawah kita ada ustaz profesor tu ya, macam ustaz ni ya, macam ada tokoh kita Haji Harun arwah tu, apa ni arwahnya Menteri Besar Kelan Nik Haji semua, dan sekarang Ustaz Firdaus, sekarang dah banyak Ustaz Firdaus. Kita tak ada orang yang macam dia. Tetapi kita tidak ketinggalan menimba ilmu agama kita dari mereka-mereka yang pakar ni. Datang ke sini mereka dah macam ustaz datang. Dan jadi pada masa itu yang berusaha ni pejabat agama. Tidak ada kumpulan-kumpulan. Menjemput orang ni, kita menimba ilmu. Lepas tu apabila kita dah berkembang sedikit, ini bukan nak kata, pada saya bukannya fenomena lah, ini satu kejutan. Nombor 1, apabila perkembangan arkam. Ustaz tahu perkembangan arkam. Jadi bila perkembangan di sini dilanda lah. Tsunami tidaklah, tapi dilanda. Kena juga sini no? Iya. Dan kalau nak tahu perkembangan itu, jangan tanya saya. Pada masa tahun itu 73 hingga 80 saya tak ada di sini. Saya bertugas di Bentong. Tetapi kerana tiap-tiap cuti saya balik jumpa sahabat handai. Saya kebetulan orang yang terlibat secara langsung tentang perkembangan Islam dan terlibat secara langsung sahabat rapat, bertugas sekali. Dan saya pun terpengaruh jugalah. Tapi mana saya berpegang kepada asas. Jadi kalau nak tahu tentang perkembangan akam, Cikgu Raflis depan tu. Dia terlibat secara langsung. Jadi bila mereka melanda, bukan saja melanda masyarakat, ya, dia terpengaruh dengan pentadbiran. Pentadbiran terutama sekali sekolah, pejabat-pejabat. Jadi hangat lah. Jadi sana pergi sini masa tu tengah tapi dan saya balik sini menjadi guru besar kerana pengaruh arkam ni. Balik konon nak memulihkan keadaan. Saya ni tadi dia tahu saya orang Damu sini, maka dia dihantar saya balik mentadbir sekolah. Bukan nak kata mensucikan, meredakan keadaan. Pasal masyarakat seperti saya kata tadi, ada yang pro, ada yang kontra. Dan terikut. Jadi kepada pendirian kita lah. Jadi kita pegang dengan izin Allah, dapat redakan. Dan begitu juga. Habis itu Belanda. Lepas habis itu, apabila masa itu pengaruh PAS. PAS pula. Itu political issue. Tetapi berlatar belakangkan atau mana kan agama.
ada je baiknya. Ada juga baiknya ni. Ada pengaruh PAS masa tu. Lepas tu dia juga apa, tapi dengan tak secara langsung pendidikan Islam, dan itu satu kesyukuran, nikmat naik balik. Dan jadi sini kita ada dua. Ya. Jadi apabila PAS mempengaruhi sini dari segi politiknya, tapi alhamdulillah dia dengan tak secara langsung Islam berkembang. Di situ lagi kita dapat ulama-ulama didatangkan kemari, ya, dengan fokus point itulah politik. Tapi lain tu ada. Jadi yang menguntungkan tu. Itu wujudnya. Dan kalau Ustaz nak tahu tentang perkembangan ini, pergilah ke Masjid Berincang tu, cari Haji Lee. Dia orang kat PAS. Ada yang tapi yang saya dia yang masih ada di sini. Dia wujudnya masjid tu, itu saya kata walaupun pada pandangan kasar ada pengaruh politik, unsur politik, tapi Tuhan tu Maha Kuasa lagi. Sambil itu dia berkembang melalui ajaran Islam. Dan kita banyaklah tokoh-tokoh dari, termasuklah arwahnya Menteri Besar Kelantan Haji Anik Aziz. Anak dia, tapi dia datang. Dan banyaklah tokoh-tokoh yang lain. Dia datang sini bagi bagi ceramah, tapi dia punya itulah politik isu dia lah. Tapi di sebalik itu itulah dengan tak secara langsung. Jadi dua-dua ni kita dah ada. Dan terkini apabila masuk tu saya masuk tabligh. Ada juga ahli tabligh di sini, tetapi saya tak berani nak kata apa-apa lah. Tak ada komen lah. Tapi dia orang tak kuat. Dia datang, mana kita kata macam pasang surutnya air. Jadi dia tidak ada macam arkam. Dia ada wakil dia di sini. Kata kuatir tak berani lah. Ada wakil dia, orang dia lah kita kata. Ada orang dia, dan mereka ni mewarisinya tu berkembang. Dan sedikit sebanyak masyarakat terpengaruh lah dengan itu. Masa hangat lagi. Habis tu disusuli dengan pergolakan politik. PAS masuk, membawa dengan rahmat Allah agama Islam berkembang tak secara. Jadi kita ambil yang baik lah. Yang ada. Kemudian apabila kita dalam tahun 90-an, yang tadi dalam arkam tadi tahun 70-an sampai ke 80-an, disusuli dengan lepas tu bila ni reda, bila macam arkam tu, pertubuhan itu diharamkan, dia reda, tapi ada juga pengikut lagi. Dan masuklah tabligh. Tapi tabligh macam tempias sajalah. Mula nak menjalankan, tapi dia orang ni tidak seperti arkam, dan dia bertapa. Jadi dia ni datang ketua Mak Sadir, kita on and off. Macam air pasang surut lah. Dan mereka ada cuba menubuhkan sekolah tahfiz. Tapi tak berjaya. Tak berjaya lah. Mungkin keadaan. Di sini macam kita nampak, kita secara mulut tu nampak lah. Tapi dari realitinya, hakikatnya dia tidak semudah yang kita cakap kan. Dan ada juga segelintir daripada masyarakat ini menubuhkan sekolah pondok, kita kata. Macam di Kelantan, di Perak, kan, berjaya ya. Tapi kerana rasa saya tidak ada pengaruh ataupun tokoh agama yang kuat macam tahfiz di bawah tu, sekolah tahfiz saja kan, tak menjadi. Jadi dia kata ni hidup segan mati tak mau. Jadi dia hilang macam itu saja. Dan kemudian kita balik keadaan yang biasa seperti sekarang. Dan sekarang walaupun ini wujud, tapi seluruhnya perkembangan agama ni adalah di bawah jabatan agama sebenarnya yang dan seperti saya katakan, kita tidak ada tokoh ulama yang berkaliber, tapi kita menimba ilmu, kita berkongsi ilmu, maklumat ajaran Allah tu daripada mereka anjurkan, terutama pejabat agama. Dan tuan sekali di pihak masjid lah.
Lepas tu ada juga Surau mana cikgu? Ya. Surau macam mana surau? Alhamdulillah. Ni surau ujung tu. Surau ni bawah ni. Ha, ha. Surau Taman Sedia ni. Ha, ha. Hidup macam biasa lah. Dan sekarang dasar pejabat agama sekarang, tiap-tiap surau di Cameron Highland ni dia ada, saya kata ustaz lah. Wakil dia menghidupkan surau tu. Adalah kita ada Aktiviti lah, aktiviti aktiviti biasa lah. pengajian. Kelas agama, ada mengaji, fardu ain tu. Dan sekali-sekala kita dapat dia orang bawa lah pencarapan tokoh-tokoh agama datang kemari, macam ustaz atau Firdaus dari Kelantan tu, Masjid Berincang. Mula kerana dia duduk Masjid Berincang di bawah pengaruh banyak kecil, tapi tak ada, sekarang merata. Apa yang berlaku Berincang akan dibawa ke Tanah Rata. Apa yang ini domain Kampung Raja tu terlibat jugalah. Pasal Kampung Raja tu kecil, Ringlet pun, tapi yang aktif ni dua. Masjid sini ada berapa? Masjid sini Kampung Raja ada. Lepas tu Berincang, habis Berincang Tanah Rata, Tanah Rata Ringlet. Ringlet ada masjid Ringlet ada di bawah tu, nak jalan ke Betawai di belah kanan. Jadi masjid ni macam biasa lah. Dan pejabat agama memanglah mengambil berat macam tu. Dan sekarang urusan agama di sini tunggu pejabat agama lah. Jadi kita balik normal macam apa yang berlaku. Tapi hanya kita tidak ada macam Ustaz Ndak tu, tokoh yang hanya pada setahu saya dua ni lah yang dan 70-an pengaruh Arkam tu, dan masuk 90 yang Arkam tu dia berkembang. Benda baru Ustaz benda baru ni biasa lah. Pada masa itu saya tak ada di sini, tapi saya bukan terpengaruh, saya mengikuti kerana tiap-tiap holiday saya balik. Dan mereka yang terlibat secara langsung dia adalah sahabat baik. Di mana base dia cikgu sini? Sini? Sini Taman Sedia. Taman ni base dia? Ya. Sekarang dia duduk di Rawang. Cikgu Rafiz tu pengikut dia ada tu depan rumah. Rawang dekat ni lah, dekat country home. Yes. Dia masih ada di sana. Sekarang dia ada di rumah lah, bedridden, dia pakai. Semalam saya tengok dekat di Tanah Rata ada Ikhwan punya. Yep. Anak dia salah seorang daripada lembaga grocery apa, kek apa ke? Kedai kek ke apa? Dia buat punya pastry. Pastry saya tengok Lepas tadi. tu food court tu dia ada dia punya delight tu. Delight tu Ikhwan Delight tu. Dia buat. Dan dulu buat kata ustaz tu, Arkam tu, kalau kita tengok fokus utama agama. Nak nganukan, nak memperbarui. Tapi di samping itu ekonomi. Itu sampai hari ini. Itu bagus. Saya memang tak itu, saya itulah pendekatan pendekatan. Dan banyaklah terutama saya kampung ini terlibat. Usaha macam dia buat sos semua tu, ilmu tu. Ilmu. Itu dia mengembangkan agama itu cara dia lah. Tapi kita kalau kita diberi akal oleh Allah SWT, terserah pada kita lah. Nak menimbang sebagainya. Yang baik tu baiklah. Itu baik. Tak sesuai jangan ikutlah. Yang itulah kita mana yang susah macam ustaz punya program ni. Di samping ini membantu generasi muda. Ya. Jadi kalau nak tahu tentang Tuan Kadi pertama Haji Muhammad tu, jumpa anaknya. Ada situ. Dan saya rasa dia pun boleh membekalkan maklumat tentang Pengulu Cik. Pengulu yang pertama di sini. Atuk dia? Tak, saya rasa dia dengan arwah bapa dia ada kena-mengena. Keluarga kot? Rasa saya. Lepas tu Ustaz Hashim dah tak ada lah. Ustaz tu mengajar saya dulu. Lepas tu Cikgu Wahid guru besar sini. Jadi pada itu kalau nak kita katakan tokoh atau pengembang agama kita, membantu kita, inilah 4 orang ni. Pada masa itu kita di bawah British. Ya, British. Dia tak ambil berat. Tapi mereka ni mengikut keperluan. Lagipun pada masa itu masyarakat Melayu Islam di sini sangat mesra, sangat rapat. Kalau ustaz
Selalu kita berjumpa. Sehari 2 hari tak jumpa, hari ketiga kami cari ustaz. Kenapa? Kalau ustaz balik kampung, kami tahu kan ustaz akan beritahu. Ah. Kalau ustaz sakit, kami pergi. Ziarah. Tapi cari. 3 hari, 2 hari tak datang, kami cari. Ya. Itulah kemesraan dulu. Punya akrabnya. Sangat rapat. Sangat rapat. Tapi apabila kita dah berkembang, masyarakat dah ramai, itu orang kata banyak ragam, banyak udang, banyak. Dan macam-macam sekarang ni. Jadi sekarang apa keadaan masyarakat di sini sekarang tak bertemu siapa tu, is a common thing. Itu saya katakan, kalau kita duduk satu flat, Tak kenal. tak kenal. Dah kau duduk 2 tahun kita tak jumpa, kita duduk sama sebelah menyebelah. Begitu juga keadaan kampung. Tapi secara keseluruhannya kita intent. Jadi tidak adalah tokoh-tokoh sini, tapi kita menimba ilmu, kita dapat sama berkongsi benda-benda melalui ini. Dan banyak craft. Kadang-kadang kita tak terikut, kadang sana ada, sana. Banyak sangat. Tapi sekarang dengan susunan program tu, kita menumpang. Misalnya kalau Masjid Berincang ada satu program, dia share dengan kita. Kadang surau ni pun kena ada. Mana macam ustaz lah, ustaz datang ni tak pergi sana. Kita nak share je cikgu. Setakat itulah yang saya boleh bantu. Okey, terima apa kasih. yang ada pengalaman pada saya lah, mengenai perkembangan. Dan kita insya-Allah lah, keadaan sekarang ni kita harap Berpanjangan lah. berpanjangan. Terusan je. Jadi supaya generasi yang Akan datang. dapat harap lah. Kalau dia orang hanya satu, hanya kita kemasukan atau pengaruh ajaran abang sesat ni tak ada. Tak ada ya? Tak ada, sini tak ada. Yang paling bimbang sekarang. Tak ada. Alhamdulillah kalau tak ada. Itu tak ada. Tak ada. Yang hanya yang rasa saya apa yang saya kata tadi, tabligh itu dia on and off. Ya. Tapi dia Semua sikit.